Cakra sebenarnya merujuk kepada satu titik pusat kuasa, satu titik pusat energi yang terkandung di dalam tubuh bioplasmik seorang manusia. Apa pula bioplasmik? Ya, apa pula itu, Ustaz? Benar, insya-Allah saya bagi tahu. Sebelumnya terima kasih untuk para dermawan di bulan ini. Terima kasih telah berdonasi dan menjadi member di channel ini. Semoga selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indo React TV. Oke, halo semuanya, teman-teman semua yang lagi menonton video ini. Terima kasih sudah klik video ini. Dan karena kalian sudah klik video ini, nah di video ini kita akan lihat ceramah Ustadz Auni Muhammad lagi ya guys ya. Sudah lama banget aku nggak reaction Ustadz Auni Muhammad guys. Jadi aku kangen juga mau dengar ceramah beliau, mau menyerap ilmu beliau lagi ya. Dan mungkin teman-teman di sini juga pengen dengar ceramah beliau. Mungkin juga ada yang belum tahu dengan ceramah yang satu ini. Jadi ini ada videonya yang mungkin cukup menarik untuk kita tengok dan mungkin banyak ilmu di dalam ceramah ini ya. Ini videonya guys dari Menjentik Hati Channel ya guys ya. Judulnya 7 Cakra Bioplasmik. Oh, apa itu cakra bioplasmik? Wah, apa itu cakra bioplasmik guys? Aku juga nggak tahu guys. Cakra aku tahu ya. Kalau cakra itu penyanyi, bukan cakrakan ya. Jadi cakra itu di dalam Islam nggak tahu tuh cakra itu wujud atau enggak. Nah makanya kita tengok nih ya. Kalau di dalam ilmu Cina kayaknya ya cakra itu ada cakra. India juga ada cakra gitu kan. Jadi kayak di dalam tubuh manusia nih ada energi-energi gitu yang bisa kita untuk bersemedi atau untuk apa gitu kan. Di sini ada namanya, di sini ada namanya, di sini ada namanya. Oh iya, aku juga pernah tahu tuh ada ilmu itu dalam ilmu sufi kalau nggak salah ya. Islam sufi itu berfokus pada di sini pikiran tuh hanya ada Allah, di sini juga hanya ada Allah. Jadi dia fokuskan energinya itu terhadap alam semesta. Aduh nggak tahu lah aku meracau kalau ngomong yang belum paham kayak gitu ya. Jadi kita tengok aja, simak aja langsung deh ceramah Ustadz Auni Muhammad biar nggak meracau guys ya. Apakah itu 7 cakra bioplasmik ini ya, supaya kita dapat ilmu baru ya guys ya. Dan ini agak panjang videonya, jadi siapkan air minum dan apa snack atau makanan gitu supaya tidak bosan ya guys ya. Jangan skip videonya supaya tidak salah paham guys. Yuk kita langsung lihat aja. Indo React. Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita telah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara barisan-barisan mereka yang mendirikan qiyam Ramadan ataupun salat sunat tarawih. Alhamdulillah. Jadi pada malam ini kita nak berbicara tentang satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu merujuk kepada surah Al-Baqarah ayat 100 yang ke-85, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, pada bulan Ramadan di dalamnya telah diturunkan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan Al-Quran. Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Hudan linnas, untuk memberi hidayah kepada manusia, untuk memberi petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin, di dalam Al-Quran tadi adanya penjelasan-penjelasan, di dalam Al-Quran tadi adanya keterangan-keterangan minal huda wal furqan, daripada hidayah dan petunjuk serta Al-Furqan. Ma makna Al-Furqan? Iaitu yang membezakan di antara yang hak dan membezakan dengan yang batil. Ya. Bila merujuk kepada ayat ini, yakinlah kita bahawa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu diturunkan pada bulan Ramadan. Ada satu riwayat yang didatangkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala anhu, yang mana Imam Ahmad ini kita ketahui dalam sejarah adalah pendiri dan pengasas kepada mazhab Hambali, yang mana beliau telah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Maula Hashim, telah menceritakan kepada kami Imran Abul A'i, telah menceritakan kepada kami daripada Qatadah,
telah menceritakan kepada kami daripada Abu Al-Malih, telah menceritakan kepada kami daripada Wasilah bin Al-Asqa, yang mana Wasilah ini mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah bersabda, sesungguhnya lembaran-lembaran iaitu suhuf Nabi Ibrahim alaihi salam. Berkenaan dengan suhuf Nabi Ibrahim ini, bila kita solat sunat tarawih pada penghujung solat, iaitu ketika solat sunat witir. Solat sunat witir pada rakaat yang pertama kita selalu baca surah Al-A'la. Terakhir daripada surah Al-A'la ada ayat suhufi Ibrahim wa Musa. Ni merujuk kepada suhuf Nabi Ibrahim alaihi salam, yang mana Rasulullah bagi tahu dalam hadis beliau turun pada malam awal Ramadan. Ini menunjukkan kepada kita suhuf Nabi Ibrahim pernah turun kepada Nabi Ibrahim ini pada malam pertama bulan Ramadan. Juga diturunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam pada tanggal ataupun tarikh 6 Ramadan. Juga diturunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi salam pada tanggal ataupun tarikh 13 Ramadan, dan diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam 24 Ramadan. Bila kita lihat jalur periwayatan daripada Imam Ahmad bin Hanbal sampai kepada Wasilah bin Al-Asqa ini, disebutkan 4 kitab. Pertama, suhuf Nabi Ibrahim 1 Ramadan, Taurat 6 Ramadan, Injil 13 Ramadan, dan Al-Quran 24 Ramadan. Kita tertinggal lagi satu kitab kepada Nabi Daud, iaitu kitab Zabur. Kitab Zabur. Tang mana kita nak tahu penurunan kitab Zabur, kita akan bertemu dengan satu lagi riwayat daripada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan hadis yang panjang. Tetapi matan hadis yang di tengah menyebut sesungguhnya kitab Zabur Nabi Daud itu diturunkan pada malam 12 Ramadan dan diturunkan Injil kepada Nabi Isa pada malam 18 Ramadan. Di sini kita akan bertemu khilaf pendapat, percanggahan fakta, iaitu dalam riwayat Imam Ahmad tadi Injil turun 13 Ramadan. Dalam riwayat Jabir bin Abdullah Injil turun 18 Ramadan. Itu saja yang bercanggah pendapat ataupun fakta. Baki lagi memenuhi hadis Jabir bin Abdullah sama suhuf Nabi Ibrahim 1 Ramadan, Taurat Nabi Musa 6 Ramadan, Al-Quran kepada Nabi Muhammad 24 Ramadan. Yang inilah yang jadi khilaf di kalangan ulama-ulama dan cendekiawan Islam. Bila mana tarikh nuzul Al-Quran, khilaf terjadi di antara dua tarikh. Satu disebut 17 Ramadan, satu lagi kedua-dua hadis sebut 24 Ramadan. Jadi saya tak mau datangkan data-data ataupun hujah secara detail. Cuma secara umum saya nak bagi tahu ulama-ulama yang berpegang kepada 17 Ramadan, mereka mengambil dalil, bukti dan hujah daripada surah Al-Anfal ayat 41. Manakala ulama-ulama yang berpegang dengan berdalilkan malam 24 Ramadan, mereka berpegang dengan dalil daripada dua surah. Satu surah Al-Qadar ayat yang pertama, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, dan yang kedua surah Ad-Dukhan ayat 1 hingga 4. Di samping kedua-dua hadis tadi merujuk kepada hadis Imam Ahmad dan hadis Jabir bin Abdullah. Selain daripada itu, apa yang saya nak kongsi bersama hadirin guys, tapi aku itu guys, baru tahu guys kalau semua kitab itu turunnya bulan Ramadan guys. Ya ini ilmu baru ya guys ya, ini pengetahuan baru, dapat ilmu baru lah dari ceramah Ustadz ini. Aku ingat kan cuma Al-Quran aja yang turun pada bulan Ramadan, ternyata semua kitab itu guys ya. Hadirat muslimin dan muslimat pada malam ini ialah berkenaan dengan kita berpuasa di bulan Ramadan. Dengan bahasa yang mudah sebelum ini kita dah sebut
11 bulan yang lalu Allah bagi kelonggaran dan keringanan pada kita untuk makan apa jua jenis makanan, Betul. untuk minum apa jua jenis minuman, dan kita boleh bersama dengan isteri-isteri masing-masing. Betul. Tetapi untuk satu tempoh, iaitu 30 hari di dalam bulan Ramadan, kita dihalang, kita dicegah, kita ditegah. Bahkan tidak boleh sama sekali untuk makan, tak boleh sama sekali untuk minum, dan tak boleh sama sekali untuk bersama ataupun berdampingan dengan isteri masing-masing. Ya. Dengan bahasa yang mudah, di bulan Ramadan 30 hari ini Allah nak isikan kita dengan makanan-makanan yang bersifat kebatinan, Betul. makanan-makanan yang bersifat kerohanian, makanan bagi roh yang sebelum ini dah lama kita leka, yang sebelum ini dah lama kita cuai, yang sebelum ini dah lama kita lalai. Di dalam tubuh kita manusia ini sebenarnya apa yang dinamakan sebagai cakra. Tentu hadirin hadirat ada yang pernah mendengar tentang isu cakra, dan ada yang malam ni baru first time pertama kali dengar tentang cakra. Sebenarnya ilmu tentang cakra tubuh manusia ini adalah ilmu yang diwarisi daripada sebelah timur. Sebelum ini orang-orang di barat tidak mempunyai keyakinan dan malah lebih jauh mereka tak mempercayai pun sama sekali tentang adanya dan wujudnya cakra di dalam tubuh manusia. Cakra sebenarnya merujuk kepada satu titik pusat kuasa, satu titik pusat energi yang terkandung di dalam tubuh bioplasmik seorang manusia. Apa pula bioplasmik? Ya, apa pula itu, Ustaz? Benar, insya-Allah saya bagi tahu. Baik. Sebenarnya bila dilakukan uji kaji, bila dilakukan analisis dan pengembangan ilmu, maka orang-orang di barat mula mempercayai bahawa sememangnya wujud cakra di dalam tubuh seseorang manusia. Pengembangan ilmu pengetahuan ini ada yang datang dari sudut ilmu kedokteran, ada yang datang dari sudut ilmu kesihatan, ada yang datang daripada ilmu perbidanan, ada yang datang daripada ilmu seni bela diri dan seumpama dengannya. Malah sebelum ini, cakra ini hanya mampu dilihat oleh mata ketiga manusia atau dikenali sebagai mata batin. Tetapi orang-orang di barat, evaluasi ilmu mereka lebih tinggi, mereka mencipta satu alat, iaitu kod-kod yang boleh merakam kehadiran cakra di dalam tubuh manusia. Oh, mungkin cakra itu mirip-mirip dengan aura, bukan guys ya? Kan di barat tuh sudah ada alat yang bisa tengok aura kita warna apa gitu kan ya. Ya mungkin itu ya yang dimaksud Ustadz ini ya. Baik, hari ini mungkin ada yang meragui tentang ilmu ini. Hari ini kalau kita pi hospital, kita belah tubuh kita, belah dada kita, belah mana-mana anggota bahagian tubuh, kita tak akan temui apa yang dinamakan cakra. Mana ada cakra, Ustaz? Belah sini ada daging, belah sini keluar darah, belah sini ada tulang, belah sini ada saraf, belah sini ada urat. Tang mana cakranya? Cakra yang sebenar ialah merujuk kepada tubuh cetak, merujuk kepada tubuh fotostat yang ada di dalam tubuh manusia. Dia sama macam anggota tubuh asal kita, ada kepala, ada dada, ada tangan, ada perut, ada kelamin, ada kaki. Dengan bahasa yang mudah, kenapa dia disebut bioplasmik? Ya, kenapa? Bio artinya hidup. Memang cakra ni hidup, aura ni hidup, energi ni hidup. Plasmik merujuk kepada plasma. Tetapi plasma di sini bukan pengajian kita macam ilmu sains di sekolah menengah dulu, macam plasma darah. Tetapi plasma di sini merujuk kepada tahap keempat, pengajian ilmu sains tentang unsur dan kejadian manusia. Selain daripada plasma, kita belajar tentang gas, kita belajar tentang cecair, kita belajar tentang kepadatan. Yang ni kita kena belajar lain untuk memahami apa yang dinamakan sebagai cakra. Sebenarnya cakra ni wujud untuk menyerap energi-energi hidup, untuk menyerap energi-energi dan kuasa daripada alam semesta.
Sebenarnya cakra ini bila dia berfungsi dengan baik, inilah yang akan keluar. Hari ini kita namakan sebagai aura. Tuh. Pernah dengar aura? Tapi iya, berarti sama cakra itu dengan aura ya guys ya. Tapi mungkin ada sedikit perbedaan sedikit ya. Karena tadi Ustadz mention kalau ilmu barat sudah bisa melihat cakra itu. Nah, yang setahu aku berarti itu semacam aura gitu kan. Ilmu barat sudah bisa tengok aura gitu secara nyata, secara jelas warnanya apa gitu ya. macam aura keluar kuasa-kuasa itulah, bukan aura tu. Aura pada diri seseorang itulah cakra yang baik, itulah cakra yang sempurna. Baik, saya akan sebutkan satu-satu contoh cakra. Sebenarnya dalam tubuh kita dari kepala sampai kaki ada 365 titik cakra. Sama macam bilangan hari. Yang ini yang minor. Tetapi yang major, yang utama, yang pusat cuma ada 7. Yang pertama dipanggil cakra spiritual ataupun cakra mahkota. Dalam bahasa sebenar dia panggil cakra sahasrasa. Ini bahasa istilah dia cakra sahasrasa. Kayaknya dari India yang ini bahagian akal, bahagian otak, bahagian pemikiran. Cakra yang kedua merujuk kepada yang berada di antara kedua alis mata kita. Ini adalah cakra pembuka mata yang ketiga. Kita lah ni ada berapa mata? Kita lah ni ada 2 mata, tapi nak buka mata batin, nak buka mata ketiga, inilah dipanggil cakra ajna. Disebut cakra ajna. Yang ketiga di bawah leher ni dipanggil cakra tenggorokan ataupun cakra kerongkong yang mengeluarkan suara. Yang ini dipanggil cakra wisuda. Cakra wisuda. Kalau dari bahasanya sih itu bahasa Sanskerta, bahasa India zaman dulu gitu ya. Wisuda apa tadi lupa aku nama-namanya tadi. Yang keempat duk tengah ni. Ni di antara hati dan jantung merujuk kepada elemen yang paling penting unsur hati, inilah dipanggil cakra anahata. Cakra anahata. Yang kelima tang perut. Iaitu cakra perut disebut cakra manipura. Cakra manipura. Yang keenam cakra seksualiti. Cakra syahwat disebut cakra swadhisthana. Dan terakhir terletak pada kaki kita, cakra kaki disebut cakra muladhara. Baik, jangan pening dengan istilah tadi, cuma perlu faham ada spiritual, ada pembuka mata batin, ada tenggorokan, ada hati, ada perut, ada syahwat, ada kaki. Sememangnya inilah cakra-cakra meja dalam tubuh manusia. Cuba perhatikan perkaitan cakra ini dengan amalan kita di bulan Ramadan. Sebelum ni 11 bulan, ketujuh cakra tadi kita boleh guna, tak ada masalah. Tetapi di bulan Ramadan Allah tahan 2 cakra. Cakra mana yang Allah tahan? Sini. Satu cakra cakra perut, tak boleh makan, tak boleh minum. Yang kedua cakra syahwat, tak boleh bersama, tak boleh berkelamin dengan pasangan masing-masing yang sah. Tetapi cakra kaki berfungsi, hati berfungsi, tenggorokan berfungsi, pembuka mata ketiga berfungsi dan akal berfungsi. Baik, kenapa hak 2 ni mesti beriringan? Tak boleh ke Allah buang salah satu saja? Maksudnya, kalau kita ni tak boleh makan, tak boleh minum, ya Allah lepaskanlah bahagian boleh bersama dengan isteri. Ya Allah, kalaulah tak boleh bersama dengan isteri, sekurang-kurangnya lepaskanlah hak makan dengan minum. Kenapa 2 ni ada perkaitan? Sebab itulah, contoh kalau Allah lepas salah satu, boleh bersama isteri, tak boleh makan, tak boleh minum. Tiba-tiba sepasang suami isteri itu berhubungan berkelamin awal pagi. Bila berkelamin ni penat ke tak penat? Penat. Letih ke tak letih? Letih. Lepas tu dah agak lah pula. Lapar lah pula. Dia nak pergi tarik pula nombor 2. Memang tak boleh pergi. Kalau bagi hak tu saja, lepas ni dia lapar, lepas ni dia dah agak. Begitu juga kalau bagi hak ni tak bagi makan, tak bagi minum. Kalaulah kita balik kebalikan dia, makan boleh, minum boleh, cuma tak boleh satu. Bila makan minum boleh, dia akan makan minum ni membangkitkan syahwat ke mengurangkan syahwat?
Iya, betul. Bila makan minum dia membangkitkan syahwat. Membangkitkan. Sebab itulah antara hadis Nabi sebut, ya ma'syaras syabab tu, wahai pemuda, sekiranya kamu mampu memberikan apa? Mas kahwin, maka berkahwinlah. Iya, Kalau tak berkahwinlah. mampu berkahwin, maka kamu berpuasa. Tujuan berpuasa nak tahan nafsu, tujuan berpuasa nak tahan syahwat. Betul. Otomatik dua-dua ni kita kena potong, otomatik dua-dua ni kita kena kerat, kita kena kekang terus. Tetapi yang tinggal 5 ni, cuba tengok tentang hubungan dengan penurunan Al-Quran. Yang pertama, hak nombor 1, mesti yakin, mesti percaya, mesti beriman. Di sinilah letaknya fungsi antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrih. Di sinilah tempat kamu mesti beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada nabi-nabi dan rasul, beriman pada kitab-kitab yang pernah diturunkan kepada sebahagian nabi dan rasul, suhuf-suhuf kepada sebahagian nabi dan rasul, beriman kepada hari kiamat, wal qadari khairihi wa syarrih, qadar, ketentuan yang Allah tentukan kepada setiap manusia, sama ada qadar baik atau qadar buruk. Qadar buruk. Iya, betul. Kemudian bila kita terima apa yang dinamakan sebagai Al-Quran, kita akan naik kepada step yang kedua, iaitu fungsi kerongkong dan tenggorokan. Di sinilah pentingnya untuk kita mentilawahkan dan membaca Al-Quran yang kita beriman tadi. Di dalam surah Al-Mujadalah ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah daripada mana-mana ayat, daripada mana-mana surah yang mudah daripada Al-Quran. Yang penting kamu sentiasa baca Al-Quran. Di dalam satu hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Iza kumta ila salati fakabbir, summa iqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Jika kamu dah bangun untuk mendirikan salat, fakabbir, maka bertakbirlah kamu, summa iqra, kemudian bacalah ma tayassara ma'aka minal Qur'an, daripada mana-mana ayat, daripada mana-mana surah yang kamu dah hafal daripada Al-Quran. Hari ini dalam semayang pun baca Quran, di luar semayang pun baca Al-Quran. Beriman dah Al-Quran, kita baca melalui peti suara, kerongkong dan tenggorokan. Lepas tu apa permintaan Allah, kita pi pada yang paling atas cakra spiritual ataupun sahasrara tadi. Yang inilah disebut di dalam surah Al-Imran 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pertukaran antara siang dan malam, ini boleh menjadikan bukti, dalil dan hujah bagi mereka yang mempunyai akal yang bersifat albab, yang suka mencari kebenaran, yang suka mengkaji, yang suka menggali, yang suka menganalisis. Sesungguhnya mereka sentiasa berzikir kepada Allah, ingat Allah dalam keadaan berdiri, ingat Allah dalam keadaan duduk, ingat Allah dalam keadaan di atas lambung masing-masing. Dan mereka berfikir tentang kejadian alam semesta, kejadian langit dan bumi. Sesungguhnya kesemua penciptaan Allah ini tidak dijadikan dengan sia-sia. Betul. Jadi kita kena fikir daripada apa yang kita baca tentang Al-Quran, kita kena fikir tentang kejadian yang disebutkan dalam Al-Quran. Sebab kita ni sebahagian daripada penciptaan alam semesta. Kemudian kita nak meyakini lagi kebenaran alam semesta, kita guna cakra paling bawah nombor 4, iaitu kaki. Buka surah Al-Hajj ayat 46. Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw azanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur.
Apakah kamu tidak berjalan, tidak mengembara di atas muka bumi, yang mana boleh menjadikan kepada kamu hati-hati kamu ini boleh berfikir tentang kebesaran penciptaan Allah, dan telinga kamu boleh mendengar ayat-ayat, keterangan-keterangan, hujah-hujah tentang Al-Quran dan alam semesta. Sebenarnya di sini ada juga Allah sebut mereka yang mengembara, tetapi mereka tidak mendapat apa yang disebutkan pada awal. Kerana apa? Sebenarnya yang buta bukan mata di sini, celik mata di sini, tetapi hak buta ialah mata di dalam hati yang terletak di dalam dada masing-masing. Dada kamu semua. Hari ini kita perlu lihat, bila kita baca Al-Quran dan kita beriman dalam Al-Quran, bila merujuk penciptaan alam semesta, Allah sebut bukit, Allah sebut gunung, Allah sebut langit, laut, sungai. Boleh tak kita kenal semua kejadian ni kalau masih duduk berteleku depan Quran? Hari ni duduk depan Quran, baca Quran, Allah cerita bukit. Kenal tak bukit kalau masih duduk depan Quran? Enggak. Tak kenal. Ya, kenal tak sungai kalau masih duduk depan Quran? Harus tak datang kenal. dulu ke Kenal sana. tak gunung kalau masih duduk depan Quran? Tak kenal. Betul. Buat pertama kali kita baca tentang gunung, kita beriman. Kemudian Allah suruh fikir. Nak fikir kena kenal. Nak kenal kena guna kaki keluar daripada rumah. Betul. Tinggal Quran, keluar rumah. Oi, ni bukit. Oi, ni sungai. Ni gunung. Ni langit. Ni bumi. Ni burung. Ni kuda. Ni gajah. Baru kenal. Ya betul Ustaz. Baru kenal. Lengkap dah ke lima harus tadi? dikenalkan dulu guys. Harus lengkap dah ke lima? Tak lengkap lagi. Satu lagi. Ini ya. Satu mata lagi. batin. Yang ni jarang orang terbuka. Betul. Mata batin, mata ketiga. Yang inilah Allah sebut di dalam surah Al-Baqarah 269. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kasira. Sesungguhnya Allah mampu untuk mengurniakan hikmah kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Dan sekiranya seseorang itu diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu hikmah tadi, sesungguhnya dia mendapat kebaikan yang banyak. Satu lagi hadis Nabi sebut yang popular, barang siapa yang beramal dengan ilmu yang dia pelajari, nescaya Allah akan memberikan kepadanya ilmu yang tak perlu dipelajari, ilmu yang tak payah belajar. Inilah yang disebut sebagai ilham. Ilham inilah yang dicetuskan di mata batin, mata yang ketiga. Kita banyak manusia hari ni lalu cuma empat step. Cuma nak buka yang ni yang payah. Yang ni bukan payah, senang saja. Apa saja yang kita belajar, amal. Apa yang belajar, amal. InsyaAllah Allah akan buka ilmu yang tak payah belajar. Dinamakan sebagai hikmah. Kenapa cerita ni penting sangat ke Ustaz? Yang Allah nak bagi tahu, suruh kita jaga benda ni dengan sempurna mengikut syariat agama. Betul. Cuba bayangkan di luar sana musuh-musuh Islam dah tahu tentang ilmu ni, apa yang mereka buat. Contoh dari start di kaki. Sepatut kaki kita ikut laluan syariat. Nak bawa pi mana? Nak bawa pi masjid, nak bawa pi surau, nak bawa pi musalla, nak bawa pi cari rezeki yang halal, nak bawa pada tempat-tempat yang diredai oleh Allah. Betul. Nak bawa cari ilmu, cari pengkajian, cari itu, cari ni. Tetapi mereka nak bawa kaki kita pi mana? Maksiat. Hari ini mereka bawa kaki kita pi kelab dandut. Mereka bawa pi kelab malam. Mereka bawa pi tikam nombor ekor. Mereka bawa pi tempat yang tak senonoh. Mereka bawa pi tempat yang diharamkan dalam syariat. Mereka bawa pi tempat yang tak dibolehkan dalam agama. Akhirnya cakra kaki kita rosak. Cakra kaki kita musnah. Boleh faham ni? Boleh. Baik, naik kita kepada cakra syahwat. Syahwat sememangnya ada disediakan oleh Allah. Boleh tak nak buang syahwat? Boleh. Nak buang nafsu? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh nak buang nafsu. Cuma kita boleh didik, latih, kawal. Buang nafsu ke tempat yang seharusnya, misalnya ke istri gitu. Tak boleh Pak. Gimana sih masuk Ustaz ya? Tak boleh sembarangan mungkin ya guys ya. Ya. Nak buang macam mana? Nafsu memang Allah bagi. Latih, didik, kawal. Tetapi dalam agama, cara kamu nak menyalurkan nafsu yang baik melalui jalan perkahwinan. Tetapi mereka nak pecahkan hak baik, hak sempurna.
Mereka buat dengan jalan perzinaan. Hari ni dalam TV perempuan seksi, majalah perempuan seksi, filem perempuan seksi, iklan perempuan seksi. Hari-hari duk tonjol hak seksi, naik ke turun? Naiklah dia. Lepas tu minum pula jenis tongkat Ali saja-saja dah. Kopi jantan lah, kopi rimau lah, kopi badak lah, kopi gajah lah, lagi dia naik. Lagi naik nak salur pada isteri tak ada masalah. Tapi yang bersalahan hak salur tak kena pada tempat. Hak ada isteri kadang-kadang pasang 3. Hak ada isteri kita kata main kayu 3. Hak ada isteri pintu belakang. Hak ada isteri simpan perempuan. Hak ada isteri kekasih malam. Hak ada isteri kekasih gelapku, macam-macam. Kasih gelap. Rosaklah hak ni. Pi pula tang perut. Bila pi tang perut memang kena makan. Tak makan mati. Tak minum mati. Tetapi Islam ajak kita makan dan minum yang bersifat dua benda, halalam thayyiban. Satu halal dan dia baik, berkhasiat untuk tubuh kita. Betul. Ada yang Allah kurniakan pada manusia dua-dua. Dia boleh makan hak halal, dia boleh makan hak thayyib. Tapi bila waktu-waktu tertentu Allah tarik tang thayyib. Contoh, gula halal ke tak? Halal. Gula halalan, tapi dia tak thayyib pada orang berpenyakit kencing manis. Betul, gula dah halal tapi orang kencing manis tak thayyib dah lah. Dia menjadi mudarat. Daging halal. Daging halal, tetapi dia dah tak jadi thayyib pada orang berpenyakit darah tinggi. Makan jadi mudarat. Ada setengah orang tu halalan thayyibah, tapi ada setengah orang halalan thayyib dah tak ada. Betul, Allah dah tarik nikmat thayyib pada dia. Jadi thayyib ada pada sebahagian makanan yang lain, tak thayyib dah ada pada sebahagian makanan yang lain. Jadi yang Allah nak kita tu jangan makan benda haram, hak syubhah. Satu lagi hak halal thayyib pun kena jaga. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita sendawa hak nombor 3 tu baru berhenti. Tak penuh lagi sebelah. Yang kedua tak penuh hak atas. Yang ketiga baru sadar. Jadi inilah yang mereka nak. Jadi melalui jalan ni mereka duk tonjollah iklan makanan segera tu, sak KFC, sak pizza, sak McDonald, sak tu, sak ni. Kita pun duk pi ratah, duk pi makan. Entah halal, entah haram, entah syubhah, entah tidak. Macam-macam lah jalan dia nak rosakkan cakra perut. Terusnya naik cakra Cakra ni, cakra anahata, cakra keimanan. Iman hak suruh beriman kepada 6 tadi. Tetapi Dajjal, iblis, setan nak suruh kita buang hak 6 tadi. Isi dengan apa? Isi dengan tak beriman pada Allah, tak beriman pada syariat, tak beriman pada agama. Nak suruh isi dengan apa? Isi dengan perkara-perkara yang sebaliknya. Suruh isi dengan benda-benda kufur. Suruh isi dengan benda-benda syirik. Suruh isi dengan benda khurafat. Suruh isi dengan ideologi. Suruh isi dengan izm. Suruh isi yang di luar syariat dan batasan Islam. Akhirnya keluar agama daripada hati dan keyakinan. Hak tenggorokan, suruh baca Quran, suruh ucap yang baik-baik, suruh belajar hadis Nabi, suruh belajar ilmu kemudian bahas. Tapi mereka nak tukar, nak rosakkan cakra ni. Apa yang mereka buat? Hak budak kecil ceria popstar, hak orang tua, hak esok karang kilauan mas. Tengah-tengah pun kita buatlah AF ada, Mento ada, apa lagi lah, extravaganza macam-macam. Maharaja tak lawak macam-macam hak celah tu. Jadi mereka nak rosakkan cakra ni. Naik pula yang atas, yang akal kita supaya berfikir mengikut landasan Al-Quran. Tetapi mereka nak kita ni berfikir jangan pakai Quran, jangan pakai hadis, tetapi logik akal semata-mata. Apa hang rasa betul walaupun Quran kata salah. Apa hang rasa salah walaupun Quran kata betul. Jangan guna dua komponen utama syariat tadi. Jadi hari ni pun kita ikut rasa hati lah. Orang yang ikut rasa hati, akal dia memang tak terpandu dengan Quran Sunnah. Tadi kan hati di sini ada agama, tapi bila agama dah kena buang. Iya betul, hilang. Dia nak fikir ikut mana lagi? Hati yang tak terarah pada Allah dan Nabi memang itulah. Betul. Tapi hang ni terbuka ke tak terbuka?
Hak ni memang akan mati terus dah. Iya, mati. Faham kenapa saya bawa isu cakra? Itulah sebenar yang berlaku. Hari ni agak-agak okey lagi ke dah banyak rosak dah cakra kita? Banyak. Memang Banyak betul. hakikatnya rosak. Rosak. Jadi nak perbetul, ikutlah jalan-jalan yang disebutkan tadi. 30 minit selesai ke tak lagi? Belum, Ustaz. Belum lagi. Sikit lagi Ji ya. Saya nak pi kepada satu peristiwa besar. Ya. Apa yang pernah terjadi di bulan Ramadan, iaitu peristiwa Badar. Perang Badar, untuk kita renung dan untuk kita fikirkan. Perang Badar ni perang nombor berapa dah dalam Islam? Nomor berapa ya? Perang nombor berapa? Abang kata perang nombor 2. Ada pendapat lain? Perang Badar sebenarnya perang nombor 5 dah. Oh, nomor 5 perang Badar. Perang pertama ialah perang Waddan ataupun disebut perang Abwa. Terjadi pada bulan Safar tahun kedua Hijrah. Yang kedua disebut sebagai perang Bawat, ta belakang. Perang Bawat, bawau alif ta, terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun kedua Hijrah, permulaan Rabiul Awal. Perang yang ketiga, perang Safwan atau dikenali sebagai perang Badar Ula. Perang Badar yang pertama juga terjadi bulan Rabiul Awal di hujung tahun 2 Hijrah juga. Dan perang yang keempat disebut perang Usyairah, terjadi pada bulan Jamadil Ula. Jamadil Awal pun betul, Jamadil Ula pun betul. Terjadi juga pada 2 Hijrah. Dan perang Badar pun terjadi pada 2 Hijrah. Bulan? Tak tahu. Bulan Ramadan lah, berlaku pada 17 Ramadan perang Badar. Tapi paling gede yang Badar kita ya. tahu pertembungan di antara umat Islam yang berpemimpinkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpusat di Madinah menentang kafir-kafir musyrikin yang berpusat di Mekah. Betul. Berapakah jumlah bilangan tentera pihak masing-masing? Islam 313 yang masyhur. Kemudian pihak kafir 1000. Lihat betul-betul. Sekarang kita ada 313 lawan 1000 orang. Di dalam kitab Sirah Ibnu Ishaq. Kitab Sirah Ibnu Ishaq dia buat pembahagian tentera-tentera Islam dalam 3 bahagian. Yang pertama dipanggil kelompok Muhajirin, hak asal penduduk Mekah berhijrah ke Madinah. Betul. Jumlah anggota Muhajirin dalam perang Badar, ingat 83 orang. 83 orang. Daripada kelompok Ansar. Ansar ni terbahagi kepada 2 bani, 2 kaum di Madinah. Satu Aus, satu Khazraj. Kaum Aus ada 61 orang, Khazraj ada 175. Siapa ada telefon cuba kira. 83 campur 61 campur 175. Berapa jumlah yang keluar? Sambil-sambil kira saya nak tahu betul tak yang keluar 314 orang. 83 61 175. 61 175. 319 yang keluar. 83 61 175 keluar dia 319. Dah lebih dah. Okey. Dalam Ibnu Ishaq dia sebut dalam sirah dia ada 83 muhajirin. Tetapi dalam kitab anak murid dia Ibnu Hisham ada 85. Ada 85 dengan menamakan 2 orang lagi, iaitu Al-Haris bin Amir Al-Amiri dengan Iyad bin Abu Zuhair Al-Fihri. Jadi 85. 319 tambah 2. Jadi tambah terus 321. Di dalam kitab Zubdatus Sirah, ulama di dalam kitab Zubdatus Sirah menyebut ditambah 9 orang lagi sahabat. Jadi campur 330 orang. Baik, dalam Aus tadi ada 61 ditambah oleh Ibnu Ishaq. Dia ni bukan Aus, bukan Muhajirin, tapi penduduk di Madinah, bukan Aus, bukan Khazraj, iaitu tambah 13 orang lagi. Oh, banyak ternyata. Tambah 13 tu je.
343. 343 dalam kitab yang sama Ibnu Ishaq sebut 175 hak Khazraj ditambah kepada 195. 195. Baik, tadi 175 tambah 195 hak lebih berapa? 20. Abang perlu tambah 20. 363. Inilah jumlah sebenar yang disepakati oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa Imam Ibnu Hajar? Seorang ulama besar di dalam mazhab Syafi'i. Dialah pensyarah bagi kitab Sahih Bukhari, iaitu Fathul Bari. 363. Sebenarnya yang maju dan mara ke medan perang 360 tanpa 3 orang. 360 tambah. Walaupun 3 orang ni stay di Madinah, tak pergi perang, tapi bila menang perang Badar, Nabi bagi ghanimah juga kepada 3 orang hak tak pi. Siapa agak-agak 3 orang hak tak pi? Yang pertama menantu Nabi, iaitu Uthman bin Affan. Sebab masa tu anak Nabi Ruqayyah ditimpa sakit tenat. Ruqayyah sakit tenat, Nabi larang Uthman ikut dalam perang Badar, jaga isteri kamu. Lepas perang Badar selesai, Ruqayyah meninggal. Lalu Nabi ganti dengan adik dia Ummu Kalsum. Uthman berkahwin dengan 2 orang anak Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Sebab tu dia diberi gelaran Zunurain, iaitu manusia yang mempunyai 2 cahaya, sebab pernah berkahwin dengan 2 anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 orang lagi ialah Talhah bin Ubaidillah Al-Asadi dengan Sa'id bin Zaid Al-Asadi. Pasal apa 2 orang ni tak pi? 2 orang ni sebenarnya yang pi lebih awal. 2 orang ni adalah perisik mata-mata. Nak tengok medan Badar ni macam mana, mereka skop petakan lokasi. 2 orang ni pi awal, lagu ni bukit, ni gunung, ni lembah, ni lubang, ni tu. Nak tengok strategi. Mapping dulu ya. Jadi bila 2 orang ni balik bagi tahu dekat Nabi teknik apa yang nak guna dalam perang Badar mengikut lokasi dan pemetaan kawasan. Jadi mereka berselisih. Bila dah dapat maklumat, mereka balik ke Madinah. Nabi dan 360 pi perang Badar. Tapi bila dapat ghanimah, mereka dapatkah? Nabi bagi juga. Boleh fahamlah sekarang? Boleh. Okey. Ada masalah lagi? Tak ada. Sekarang ni yang meninggal dalam medan Badar berapa orang Islam? Kurang tahu Ustaz. 14. Ada satu riwayat. Betul 14. Riwayat yang kedua ada 22 orang. Saya tak menyalahkan pendapat 14 dan tak membetulkan pendapat 22. Memang ada 2 riwayat. Satu kata 14, satu kata 22. Manakala di pihak kafir berapa orang? Berapa? Menurut Ibnu Ishaq dalam sirah dia 68 orang. Menurut Ibnu Hisham dalam sirah dia ada 70. Yang masyhur 70 orang. Tetapi ingat, di dalam kaum kafir musyrikin Mekah sebenarnya tak sampai pun 1000. 2 riwayat, ada kata 960, ada kata 975. Cuma nak menggenapkan jumlah tu kita sebut 1000. Tetapi dalam perang Badar ada 5 orang Islam yang menyebelahi pihak kafir musyrikin Mekah. Pasal apa? Kenapa? Dulu zaman duduk di Mekah, 5 orang ni pernah berbai'ah, pernah masuk Islam di tangan Nabi. Tetapi bila sampai seruan berhijrah kepada Madinah, mereka ni ditahan oleh keluarga masing-masing. Ada yang kena ikat, ada yang kena penjara, ada yang kena kurung, ada yang keluarga tak bagi. Jadi mereka tertahan di Mekah, 5 orang ni. Tapi bila sampai seruan perang melawan Nabi, jadi hak diikat dilepas, hak di penjara pun dilepas, hak di kurung dilepas. Tapi bukan berperang sebelah Nabi, kamu kena berseberang menyebelahi kami. Kesian ke tak kesian? Kesian lah. Dia orang Islam kena lawan Nabi, kena lawan sahabat-sahabat hak Islam. Dalam sejarah 5 orang ni siapa? Yang pertama Al-Harith bin Zam'ah. Yang kedua Abil Qais bin Faqih. Yang ketiga Abil Qais bin Walid. Yang keempat Ali bin Umayyah. Yang keenam Ash bin Munabbih. Yang inilah Allah sebut dalam surah An-Nisa 97. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atun tuhajiru fiha
ulaika ma'wahu jahannam wa sa'at masira. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Allah cerita sesungguhnya ada di kalangan mereka yang dimatikan, diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan mereka ni menzalimi diri mereka sendiri. Sebab apa zalim? Sebab menjadi tentera menentang Nabi Muhammad walaupun dia orang Islam. Qalu fima kuntum. Waktu itu malaikat bertanyakan kepada mereka setelah kematian mereka, apa hal, apa keadaan kamu sekarang? Maka menjawab kepada malaikat, qalu kunna mustad'afina fil ard. Sesungguhnya kami ini adalah kaum yang lemah, kaum yang ditindas di atas muka bumi. Pasal apa lemah terpaksa, pasal apa ditindas terpaksa. Dijawab oleh malaikat balik, qalu alam takun ardullahi wasi'atun fatuhajiru fiha. Tidakkah kamu melihat muka bumi Allah ini begitu luas, maka tak bolehkah kamu nak berhijrah ikut sekali dengan Nabi walaupun dalam apa jua keadaan? Betul. Sahabat-sahabat hak lain tu mereka pun terpaksa, macam Osman terpaksa meninggalkan sebahagian besar harta dia. Abu Bakar tinggal keluarga, sahabat-sahabat lain tinggal isteri, tinggal anak. Pasal apa kamu tak boleh ikut berhijrah? Ulaika ma'wahu jahannam wa sa'at masira. Dan tidak ada lain tempat mereka kecuali neraka Jahannam. Dan tidaklah neraka Jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat ini turun berlaku khilaf. Kata Imam Bukhari berpandukan pendapat Ibnu Abbas, ayat ni turun bila salah seorang daripada hak lima ni terkena bidikan anak panah lalu menyebabkan dia mati, maut dan meninggal. Contoh dalam duk perang-perang ni tiba-tiba mari satu anak panah kena salah seorang daripada hak lima, kemudian dia jatuh mati meninggal. Kata Ibnu Abbas diambil pendapatnya oleh Imam Bukhari, ayat tu turun bila salah seorang tu terkena panah. Manakala pendapat yang kedua, ayat ni turun berpandukan pendapat Imam Ibnu Jarir At-Tabari, pengarang kitab Tafsir Tabari, juga pendapat Ibnu Abbas, bila dah selesai perang. Jadi hak mati tu ada di kalangan 5 orang tadi. Jadi sahabat-sahabat lama ni pergi jenguk, tengok mayat. Oh, kesiannya kawan ni, dulu Islam sekali dengan kita, bai'ah sekali dengan Nabi di Mekah, tiba-tiba mati menyebelahi pihak kafir musyrikin Mekah. Betul. Tanpa disedari tiba-tiba mereka diangkat tangan berdoa pada Allah, moga-moga Allah mengampuni dosa mereka. Sebab orang Islam juga tapi terpaksa angkat tangan. Tiba-tiba bila mereka angkat tangan, perbuatan ni tiba-tiba turun ayat tu pada Nabi. Nampak tak khilaf bagaimana ayat ni turun? Satu kena nak panah Imam Bukhari, satu sebab mereka doa Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi tawanan yang umat Islam dapat ialah 43 orang. Orang pertama yang menebus diri dia sendiri ialah Abi Wada'ah. Siapa yang tebus dia? Anak dia Muttalib bin Abi Wada'ah, sebab dia seorang hartawan. Yang ni berlaku khilaf di depan Nabi antara dua sahabat besar. Bila Islam berjaya tawan 43 orang, Abu Bakar nak minta duit tebusan, bagi pendapat kat Nabi. Umar suruh bunuh. Tengok depan Nabi hidup pun sahabat dah khilaf, apalagi Nabi mati, kita hari ni khilaf lagi banyak lah. Iya, betul. Umar kata dah dia musuh, bunuhlah. Tadi dalam perang pun kita bunuh, hak ni dapat bunuh. Abu Bakar kata jangan bunuh, hak mana kaya, hak boleh tebus diri dia dengan harta dan duit, kita ambil tebusan. Sebab masa tu Islam baru berkembang, 2 hijrah, ekonomi tak kuat, duit tak ada. Jadi kita boleh guna duit tu untuk membangunkan kedudukan dan memperkuatkan agama Islam. Lebih masa ni je. Boleh wabillah lah. Boleh Tapi nampak sekali lalu itulah kebenaran yang terkandung di dalam sirah tentang sebahagian daripada data dan fakta berkaitan peristiwa perang Badar yang berlaku 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Indo React.
Oke, itu tadi ya. Itu ternyata ada dua tema ya. Yang pertama, Ustadz Auni Muhammad menjelaskan tentang hubungan itu. Mungkin tadi hubungan dan sedikit penjelasan apa itu cakra dan apa hubungannya dengan keimanan seseorang, dari pikiran, dari hati, dari tenggorokan, dari mata batin tadi, apa yang harus kita ingat. Wah, banyak banget ilmunya, guys. Nah, tapi kalau dari ilmu barat itu mungkin tadi menurut aku sih itu aura ya, guys ya, yang bisa dilihat itu ya. Memang sudah ada alatnya gitu kan di barat sana tuh yang untuk melihat aura, warna ungu, warna biru, warna orange, warna apa gitu kan. Kalau dia sedang sakit gitu warna ungu, atau kalau dia sedang moodnya lagi jelek warna apa, kan bisa berubah-berubah warna cakra itu kan ya. Ya mungkin itulah ya, guys ya. Atau kalian punya pendapat lain nih, komentar di bawah ya, guys ya. Banyak banget ilmu yang bisa kita dapat. Kalau kita terapkan semua itu mungkin cakra kita itu bisa seimbang atau lebih baik lah. Tapi sekarang sudah banyak yang rusak lah ya. Kaki kita sudah diajak kemana-mana, maksiat lah, apalah, perut kita makan yang haram-haram lah, yang nggak halal gitu kan ya. Ya semoga kita bisa memperbaiki lah apa yang sudah kita lakukan ya, yang sudah berlalu bisa kita perbaiki lagi setelah mendengar ceramah Ustadz ini. Insya Allah kita bisa mengambil ilmunya ya, guys ya. Insya Allah kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih bagus. Insya Allah kita bisa mendapatkan manfaat dari video ini, guys. Dan nanti kita tengok lagi ceramah Ustadz yang bagus-bagus di Malaysia. Jadi tungguin aja video aku selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah support channel ini, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menjadi member VIP channel ini. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi.